taala wabarakatuh. Sini ingin saya kongsikan mengapa dikatakan Ramadan sebagai bulan untuk kita mentarbiah, sebagai bulan untuk kita mendidik jiwa kita, mendidik hati nurani kita ke arah yang lebih baik. Ya, ada beberapa pandangan yang di sini ingin saya kongsikan. Yang pertamanya adalah, kalau kita perhatikan Ramadan berbanding dengan berpuasa di dalam Ramadan, berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain, ianya mengambil masa yang lama, iaitu 30 hari. Berbeza dengan ibadah yang lain. Kalau kita perhatikan ibadah umrah misalnya, ibadah umrah kita boleh habiskan dalam 2 ataupun 3 jam sahaja. Begitu juga dengan ibadah haji, manasik haji. Ya, manasik haji mengambil masa mungkin dalam 5 ke 6 hari sahaja. Tetapi ibadah puasa, Allah turunkan, Allah wajibkan kepada kita untuk kita laksanakan 30 hari. Kenapa ya? Supaya dalam masa 30 hari ini kita mampu mendarah daging segala ibadah, segala kebaikan, segala aktiviti yang kita lakukan di dalam Ramadan ini, mudah-mudahan mendarah daging dan mungkin boleh kita lazimi apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, dan harus diteruskan. Yang keduanya, kita melihat segala amalan di dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai tunjang, ya, bagaimana kita menahan lapar dan dahaga daripada pagi hinggalah kepada terbenamnya matahari. Kita melaksanakan tadarus Al-Quran, kita bertarawih, kita beriktikaf di masjid, dan kita bersedekah dan sebagainya. Segala amalan kebaikan ini kita lakukan supaya menjadikan hati kita teguh, menjadikan iman kita kuat, dan semata-mata kita ingin memburu keampunan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini adalah sebagai satu tunjang untuk kita membentuk peribadi sebagai insan yang abid, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, pahala yang digandakan dalam bulan Ramadan ini tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Yang kita boleh katakan sebagai jambul. Kalau kita pergi shopping kompleks, ya, setiap hujung tahun pasti diadakan sale, ya, jambul sale. Dan dalam bulan Ramadan Allah berikan kita jambul, pahala yang sangat-sangat besar dilipat gandakan, dan ini menjadi satu motivasi yang sangat tinggi kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang beriman, dan pasti dia merebut pahala kebaikan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa ada beberapa syarat bagaimana untuk kita menjadikan puasa kita ini puasa yang berkualiti. Yang pertamanya adalah kita perlu menjaga pandangan kita, menjaga pandangan daripada perkara-perkara maksiat, ya, daripada melihat, ya, yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Yang keduanya, menjaga lisan daripada memperkatakan perkara-perkara yang lara, yang sia-sia, ya. Mengapa tidak daripada kita bercakap perkara-perkara yang sia-sia, kita gantikan, kita ubah kepada zikrullah, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Dan yang ketiganya, menjaga pendengaran kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok, yang mengurangkan pahala kita, ya. Jauhkan diri daripada orang-orang negatif yang suka mengumpat dan sebagainya. Dan yang ketiga, menahan semua anggota badan kita daripada berbuat dosa maksiat, termasuklah yang menjaga perut kita daripada dimasuki makanan-makanan yang haram dan juga syubhah. Yang kelimanya, tidak memperbanyak makan pada waktu berbuka puasa. Dan yang keenamnya, pada waktu berbuka hendaklah kita meletakkan antara perasaan antara cemas dan harapan, ya, iaitu kita cemas, adakah Allah terima ibadah puasa kita pada siang hari tadi? Adakah Allah terima? Maka ini yang perlu kita bimbang. Dan dalam masa yang sama kita mengharap, ya, mohon kepada Allah, terimalah ya Allah ibadah yang telah aku lakukan ini daripada awal hinggalah ke akhirnya. Dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Lakukanlah sehabis baik, kerana kita tidak tahu adakah Ramadan yang akan datang, tahun hadapan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Ya, jangan menunda-nunda ibadah kita. Buatlah, ya, sehabis baik, solat di awal waktu, dan segala-gala kebaikan lakukan seawal yang mungkin. Mudah-mudahan cahaya Ramadan kali ini dapat mentarbiah kita untuk menjadi insan yang qanit, yang bertakwa, dan sekaligus menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Selamat beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak.
stay safe, stay at home, memburu maghfirah, meraih mardatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.